TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Jadi macam mana? Selamat pagi semua. Mungkin kertas sebelum ini membuatkan anda stres. Jangan stres kawan-kawan. Sebab apa? Yang lepas tu biar lepas. Jangan dikenang dah. Sebab apa? Anda perlu fokus dengan kertas seterusnya. Kalau nak stres untuk paper seterusnya, tak ada masalah. Jadi hari ini kita nak buat latih tubi untuk biologi pecutan akhir dah ni. Ini kira study last minute lah orang kata kan. Kira kita akan sentuh satu persatu bersama dengan guru jemputan kita pada hari ini. Okey, jadi tapi sebelum tu Afiq nak pesan kepada anda semua, kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi patuhilah SOP sebab dengar cerita banyak orang kena compound sana sini kan. Jadi kita kena patuh SOP kalau nak pergi ke kawasan terbuka. Janganlah berdekatan, jangan bercakap dalam jarak dekat. Gunakan pelitup muka dan apa yang paling penting, jaga kebersihan diri anda. Sentiasa basuh tangan ataupun gunakan hand sanitizer. Baiklah, jadi kita tanpa buang masa, kita nak tahu juga siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah kami sediakan ini. Jom. Ya, itulah dia Cikgu Zamimah. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Fiq. Cikgu sihat? Alhamdulillah, Cikgu sihat. Ya, okey. Jadi Cikgu akan sama-sama mengajar anak-anak murid di luar sana dan juga kita akan ada pelajar yang akan bersama dengan kita di dalam studio. Jadi subjek biologi ni bagi Cikgu sebenarnya, apa sebenarnya tips daripada cikgu sendiri untuk skor subjek biologi? Tips daripada cikgu. Sebenarnya ada banyak tips daripada cikgu dan sebenarnya ada banyak juga tips-tips yang cikgu-cikgu mereka sendiri pun dah bagi. InsyaAllah nanti sekejap lagi cikgu akan kongsikan sekali lagi tips-tips untuk menjawab. Baiklah cikgu. Okey, jadi itu adalah pandangan cikgu kan. Sebab kita nak tahu juga pandangan calon-calon di luar sana. Betul. Dan yang akan menjadi sekolah pilihan kita hari ini iaitu Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Betul, Sekolah cikgu? Sultan Alam Shah Putrajaya. Ya, baiklah. Jadi sekarang kita nak saksikan dulu pandangan calon mengenai subjek biologi kita. Tapi cikgu, sebelum kita nak tengok VT ni, saya nak bawa cikgu ke meja sebelah sana. Kita nak guna hand sanitizer. Alright, boleh. Mari cikgu ikut saya. Okey, saya pakai dulu. Okey, silakan cikgu. Okey. Maklumlah sebab sekarang ni kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Betul lah, Kita kena jadi jaga semua kebersihan. kena patuhi SOP. Ya, kadang-kadang ada yang terlupa cikgu nak scan MySejahtera. Ada yang terlupa nak tembak dahi, cek suhu. Betul, kadang-kadang budak-budak lagi cepat ingat kan? Ya, anak yang ingatkan mak ayah. Mak, tembak dahi dulu. Betul. Okey, baiklah. Jadi sekarang kita dah boleh buka mask cikgu. Silakan. Dan gunakan bekas yang sepatutnya. Kalau ada poket, boleh simpan di dalam poket. Dan cikgu ada bawa beg comel, beg cikgu. Warna pink. Ada burung hantu. Inilah bekas mask cikgu supaya dia terpelihara dalam ni. Oh, macam tu dia. Comel. Baik, saya akan jaga baik-baik beg tu. Terima kasih, Afiq. Okey, baiklah. Jadi, tanpa buang masa, sekarang ni kita nak sama-sama saksikan pandangan calon mengenai subjek biologi. Tapi sebelum tu, kita nak memperkenalkan pelajar-pelajar daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya, iaitu anak-anak murid Cikgu Zamimah kita. Mari kita sama-sama saksikan wajah mereka. Mana mereka? Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita bagi semangat dia, kita bagi salam, dia bagi salam balik. Okey, saya bagi chance lah untuk awak semua perkenalkan diri seorang demi seorang. Kita mula dengan Arif Danish. Silakan. Salam sejahtera, saya Arif Danish. Saya dari Sekolah Sultan Alam Shah dan saya tak sabar nak belajar bio dengan Cikgu Zamimah. Alhamdulillah. Ya, itu dia. Baiklah, seterusnya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Kazim bin Syam daripada Sekolah Sultan Alam Shah dan saya juga pelajar Cikgu Zamimah. Okey. Baiklah, jadi next Arif Mirza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Mirza Muhammad Farid dan saya dari Sekolah Sultan Amsyar. Okey, dan seterusnya iaitu Mirza Faris. Oh, Mirza juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Faris bin Muhammad Fendi dan saya dari Sekolah Sultan Amsyar. Okey. Next. Kita ada siapa lagi yang belum Faris Haikal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Haikal bin Muhammad Saleh. Saya merupakan pelajar tingkatan 5 2020 dari Sekolah Sultan Amsyar. Okey, dan seterusnya siapa lagi Mukris Hakim. Ya, saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mukris Hakim daripada Sekolah Sultan Amsyar. Okey, baiklah. Jadi ada lagi seorang Ke semua dah perkenalkan diri? Semua sudah. Alright. Baiklah, jadi semua dah sarapan sebab saya Faris Haikal muka macam muka kawan saya, macam muka sahabat saya. Saya ingatkan dia, punya bukan. Baiklah, jadi sekarang kita dah perkenalkan diri seorang demi seorang student yang akan bersama dengan kita, yang akan bertanya soalan, apa yang tidak faham bersama dengan Cikgu Zamimah nanti. Ya, baiklah. Jadi sekarang sebelum kita berehat, tapi kita nak saksikan dulu VT mengenai pandangan calon tentang subjek biologi ni. Mungkin mereka sendiri ada tips dan juga pendapat mereka tersendiri. Jom kita sama-sama saksikan video ini dan kita berehat terlebih dahulu. Kita sambung selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. So, pada pendapat saya tentang subjek biologi ni lah, saya sebenarnya ada mixed feelings dengan subjek ni. Saya tak tahu sebab saya rasa macam saya dah tahu semua benda, tapi bila datangnya waktu exam, saya rasa macam semua jawapan saya tak dapat wakar. So, saya rasa mungkin kekurangan dia di teknik dia itulah. So, saya rasa dalam hujung-hujung saat-saat akhir ni, mungkin jika saya banyakkan usaha, mungkin teknik tu saya akan dapatlah menjelang SPM nanti. Bagi saya, biologi bukanlah subjek yang mudah untuk kita kuasai. Ada banyak fakta-fakta penting yang perlu kita hafal. Walau bagaimanapun, saya berjaya atasi masalah saya ini dengan membuat nota-nota yang menarik supaya saya lebih faham serta ingat setiap subtopik dalam biologi serta keyword-keyword penting. Oleh itu, kepada semua pelajar yang mengambil biologi, teruskan usaha anda dan jangan putus asa. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi sekarang ni Cikgu Zamimah ada perkara yang nak dikongsikan. Agak menarik sebenarnya untuk dikongsikan bersama dengan kita. Silakan Cikgu. Ya, okey. Murid-murid di rumah dan murid-murid cikgu di sekolah. Okey, kalau kita akan menghadapi kertas biologi kan, kita cuba recall balik apa itu mata pelajaran biologi. So cikgu nak buat satu aktiviti ringkas pagi ini untuk mengingatkan kita balik kepada subjek biologi yang kita sayangi. Jadi semua murid-murid bersedia, okey, murid-murid cikgu di sekolah dan murid-murid di rumah. Okay, duduk bertenang. Okay, semua kita tarik nafas dalam-dalam. Okay, tarik nafas dalam-dalam, hembus, tarik dan hembus. Okay, itu adalah salah satu aktiviti yang kita buat setiap hari, setiap saat, tanpa gagal. Okay, itu anugerah Allah. Jadi, macam mana kita nak kaitkan dengan subjek kita? Kalau murid-murid ingat lagi, kita dah belajar banyak sistem. So, yang berkaitan dengan aktiviti kita pagi ini adalah sistem apa? Sistem pernafasan. Itulah dia. Nanti kita akan tengoklah kalau cikgu akan sebut balik sistem-sistem apa yang kita dah pelajari sebelum ini. Okey, jadi saya harap semua pelajar semua dah mencuba, pelajar di studio pun dah mencuba. Silakan cikgu untuk kita mulakan sesi nanti. Terima kasih Afiq. Jadi cikgu harap semua murid-murid dah bersedia dengan pen, kertas. Okey, kalau boleh, kalau ada kertas-kertas soalan yang pernah dijawab, latihan-latihan yang pernah dijawab, boleh letak dekat depan supaya awak boleh semak balik. Okey, apa yang telah kita pelajari dan teknik-teknik yang pernah kita laksanakan dalam peperiksaan-peperiksaan sebelum ini. Boleh cikgu, insya-Allah. Okey. Jadi, murid-murid, sebelum ini sebenarnya dalam Didik TV untuk mata pelajaran biologi, okey, cikgu pernah memberikan teknik kertas satu
Dan Cikgu Mardiana pernah memberikan teknik kertas 3 dan Teacher Insari memberikan teknik kertas 2. Jadi murid-murid boleh tengok semula untuk pecutan kita yang terakhir ini. Hari Selasa insya-Allah semua murid-murid akan menduduki kertas biologi. So hari ini apa pula cikgu nak buat? Dalam masa yang sejam ini kita cuba mengingat kembali apa yang telah kita pelajari dan teknik yang pernah kita gunakan atau yang guru-guru di sekolah pernah sebutkan. Supaya kita lebih bersedia. Cikgu percaya murid-murid lebih tenang untuk menjawab kertas biologi. Kali ini kerana kita ada 5 hari gap. Cikgu rasa puas murid-murid membuat ulang kaji 5 hari ini siang, malam, pagi, petang. Doa cikgu adalah kertas biologi ini murid-murid dapat menjawab dengan tenang dan lebih bersemangat. InsyaAllah. InsyaAllah semoga dipermudahkan cikgu. Okey, kita teruskan murid-murid cikgu di sekolah bersedia ya. Okey. Jadi cikgu akan cuba menyentuh satu persatu lah. Satu persatu secara touch and go. Sebab banyak sebenarnya yang telah kita pelajari dalam masa 2 tahun, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bermula dengan format kertas soalan. Cikgu percaya semua murid telah pun tahu bagaimana format SPM. Tapi sebab sebelum ni kita dah banyak kertas yang kita lalui, so kita refresh balik. So kita ada 3 kertas untuk biologi, sama macam fizik dan juga kimia. Kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Jadi kita tengok apakah format kertas 1. Kertas 1 adalah kertas objektif. Yang mengandungi 50 instrumen atau 50 soalan mengikut aras kognitif. Yang mana sebenarnya pembahagian dia lebih kurang 25 soalan tu adalah soalan yang senang. Soalan di bawah kognitif yang rendah, mengingat, memahami. So tak mustahil untuk murid-murid mendapat separuh tu memang dah dalam tangan dah. 25 soalan tu memang dah dalam tangan dah yang betul. Jadi masa menjawab adalah 1 jam 15 minit. Pagi pukul 8 sehingga pukul 9 suku pagi. Kita akan jawab dalam borang jawapan objektif bermaklumat. Ini semua murid dah pernah tengok borang tu macam mana. Kenapa bermaklumat? Sebab ada maklumat-maklumat calon dekat situ. Kalau tak ada, murid-murid kena isi sendirilah. Alright. Kemudian kita ada kertas 2. Kertas 2 kita akan mula 10 pagi. 10 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Iaitu 2 jam 30 minit. So apa yang ada dalam kertas 2? Kita ada 2 bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A kita ada 5 soalan. 5 soalan berstruktur. 5 soalan struktur maksudnya dia ada soalan 1 dia ada anak-anak dia lagi. Nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan. Dan bahagian B ada soalan esei, ada 4 soalan esei. Dan murid-murid perlu menjawab 2. Dan cikgu nasihatkan murid-murid untuk menjawab dan fokus kepada 2 soalan sahaja. Walaupun tak salah sebenarnya nak jawab semua. Tapi sebenarnya kita kekurangan masa untuk menjawab semua. Cikgu. Jadi lebih baik murid-murid fokus kepada 2 soalan yang terbaik. Dan cuba menjawab dengan sempurna lah. Alright. So cara menjawab kita akan jawab dalam buku soalan untuk soalan struktur. Dan kita akan bekalkan helaian tambahan ataupun kertas test pad kertas sajang tu untuk menjawab soalan esei. Baik, apa-apa pun play safe lah cikgu kan, tak perlu nak jawab semua soalan. Betul. So kita fokus. Dalam peperiksaan kita fokus. Dan yang ketiga adalah kertas 3. Kertas 3 kita ada 2 soalan juga, 2 bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Bahagian A kita ada 11 konstruk. 11 konstruk ni 11 soalan lah. 11 soalan nanti kita akan bincangkan. Dan dia berkaitan dengan eksperimen yang telah dijalankan dan telah mempunyai data. So kita buat analisis berdasarkan eksperimen yang diberi. Dan soalan yang kedua, dia ada 1 je soalan. Tapi panjanglah jawapannya sebab ini adalah soalan merancang eksperimen. So bila merancang eksperimen adalah item-item yang perlu murid-murid tuliskan sebagai jawapan. Dan juga langkah-langkahnya. Betul, langkah-langkah eksperimen. Nanti kita bincangkan. Baik, masa menjawab adalah 1 jam 30 minit.
Okey, dan masa untuk kertas 3 kita jawab petang. So pastikan sebelum masuk dewan peperiksaan, murid-murid makan dulu tengah hari. Makan, bertenang, okey, barulah kita masuk dewan peperiksaan. Sebab petang kan, kadang murid-murid dia macam petang ni dengan cuaca yang sayup-sayup. Okey, so kena bersedialah dari segi itu. Jadi jawapannya adalah kita buat dalam buku soalan itu sendiri dan juga helaian tambahan juga macam kertas 2. Okey. Okey, murid-murid di sekolah, cikgu rasa yang sekolah cikgu memang setiap hari kita jumpa untuk kita ulang-ulang buat latih tubi untuk ketiga-tiga jenis kertas ni. Betul? Okey. Baik, cikgu nak kongsi lagi sekali aras kognitif yang terlibat dalam soalan-soalan peperiksaan. Walaupun cikgu percaya murid-murid sudah maklum, kenapa cikgu nak kena sebut ni? Sebenarnya hanya untuk persediaan dari segi mental, mental murid-murid. Macam cikgu cakap, dalam soalan peperiksaan yang banyaknya adalah di bahagian bawah. Kognitif bahagian bawah ni, mengingat, memahami. Sebab kita tengok anak piramid ni kan. Piramid ni menunjukkan mengingat, memahami ni banyak. Lepas tu yang ke atas ni memang dia punya aras lebih tinggi. Soalan-soalan HOTS, high order thinking skill, questions kan. Tapi sebenarnya bilangan soalan dia tak banyak. Jadi memang murid-murid sebenarnya boleh skor. Tak ada so far, tak adalah. Cikgu boleh cakap tak boleh gagal lah juga soalan biologi ni sebab aras kognitif yang rendah ni banyak. So don't worry. Alright. So kita ada mengingat, memahami, aplikasi, analisis, menilai dan mencipta yang atas sekali lah. Alright. So murid-murid, masihkah kau ingat? Macam tajuk lagu. Kan? So cikgu tak boleh nyanyi pula pagi ni. Masih ingat ke apa yang kita dah pelajari dari tingkatan 4 sampai tingkatan 5? Sebenarnya biologi ni memang banyak. Yang murid-murid takut selalu, cikgu banyaknya biologi nak kena belajar, banyaknya nak kena ingat. Tapi sebenarnya apa yang penting adalah murid-murid tahu bagaimana teknik belajar biologi. Dia ada teknik. Setiap mata pelajaran dia ada teknik dia. Macam mana kita nak tackle. So murid-murid kena tahulah ciri-ciri silibus tu sendiri. So cikgu nak mengingatkan semula apa yang telah kita pelajari. Dalam tingkatan 4 kita ada 9 chapter. 9 tajuk. Yang mana sebenarnya kalau kita tengok, tajuk 1 pengenalan biologi. Tajuk 2 struktur dan organisasi sel. Tajuk 3, pergerakan bahan. Tajuk 4, komposisi kimia. Dan tajuk 5, pembahagian sel. 5 tajuk ini adalah tajuk yang asas. Tajuk yang asas yang mana murid-murid kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul. Dekat sini tak banyak mekanisme. Biologi ni dia sebenarnya ada 2 bahagian. Ada tajuk ataupun konsep yang bawah, kognitif yang bawah tadi. Kita perlu mengingat dan memahami. Which is cikgu percaya semua orang boleh buat yang tu. Cuma kalau yang berkaitan dengan mekanisme, ada juga sebenarnya kaedah untuk kita faham dan kita mengingat mekanisme tersebut. So dalam ni cikgu boleh katakan pengenalan biologi ni sebenarnya adalah untuk kita aplikasikan dalam pembelajaran tajuk subjek biologi kita keseluruhannya. Kita akan aplikasikan dekat setiap tajuk. Especially kertas 3 lah eksperimen sebab kita ada belajar juga scientific investigation, penyiasatan saintifik yang mana murid-murid perlu mengikut langkah demi langkah untuk menjalankan eksperimen. Kemudian struktur dan organisasi sel. Kita belajar tentang sel, kita belajar tentang tisu, which is very basic kan, asas sangat. Kemudian kita belajar pergerakan bahan, merentasi plasma membran. Kalau kita ingat lagi, kita belajar struktur apa? Cikgu nak tanyalah. Mirza Faris, pergerakan bahan, struktur apa yang kita belajar Mirza? Struktur fosfolipid. Plasma membran. Betul, good, very good Mirza. Kita belajar struktur plasma membran. Ada fosfolipid, fosfolipid bilayer ataupun lapisan fosfolipid, kemudian ada protein dan sebagainya. So pun asas juga. Kemudian komposisi kimia dalam sel. Yang ni adalah integrasi subjek.
Okey. Tu menariknya. Biologi ni kita boleh integrate kan. Subjek kimia masuk, subjek fizik masuk, subjek bahasa Melayu masuk. Okey, sejarah pun ada sebenarnya. Sejarah sains lah. Sejarah sains. Sejarah sains lah. Okey. Alright, komposisi kimia dan pembahagian sel. Pembahagian sel kita belajar berkenaan, okey, ada berapa jenis pembahagian sel dalam tajuk 5 yang kita belajar? Cikgu nak tanya Mukris lah, mana Mukris? Mukris. Silakan Mukris. Berapa Ya, jenis? cikgu. Ada 2, cikgu. Mitosis dan meiosis. Very good, Mukris. Okey, calon A+ ni semua ni. Okey, insya-Allah. Amin. Okey, so ada 2, mitosis dan meiosis. So apa yang murid-murid kena tahu? Okey, apa ciri-ciri proses tersebut? Okey, dan apa kepentingan proses tersebut dalam living things ataupun organisma hidup. Okey. Alright, so semua ni sebenarnya kita akan aplikasikan dalam sistem-sistem yang akan kita pelajari. Okey, so dalam tingkatan 4 kita ada 2 sistem je. 2 je. Okey, so kita ada nutrisi, iaitu kita akan belajar sistem apa? Afiq rasa nutrisi. Pencernaan. Yes, pencernaan. Okey, Afiq pun boleh jawab dah SPM lusa ni. Lusa ni nak jawab. Okey, so sistem pencernaan. Okey, bila belajar tentang sistem, sebab dalam tajuk 2 kita dah belajar sel dan organ. Okey, so kita kena kaitkanlah organ pula dekat sini. Itu yang maksud cikgu, ini asas, semua kena tahu, kena faham. So kita aplikasikan dalam sistem-sistem. Okey, so kita kena tahu apa organ yang terlibat, kita kena tahu mekanisme yang terlibat. Okey. Ada mekanisme lah dekat dalam sistem. Kemudian tajuk respirasi yang kita dah buat tadi. Betul. Okey. So ingat respirasi berkaitan dengan pernafasan. So ada 2 peringkat. Okey, peringkat pernafasan dan peringkat respirasi sel. Okey, untuk mendapatkan tenaga. Alright. So ini sistem. Dalam tingkatan 4 ada 2 sistem sahaja. Okey, so insya-Allah boleh murid-murid ingat balik, susun balik. Okey, memang kita tengok macam banyak, tapi kalau kita susun elok-elok kita boleh keluarkan balik. Okey, dan yang lagi 2 ni, ini berkaitan dengan ekosistem. Okey, sebab biologi ni sebenarnya bukan pasal benda hidup je. Biologi ni kita belajar berkenaan benda hidup dan hubungan benda hidup dengan ekosistem kita, dengan persekitaran kita. Benda bukan hidup. Okey, so kita akan belajar ekosistem dinamik dan ekosistem terancam. Yang ni yang berkaitan dengan tajuk ni adalah tajuk kegemaran murid. Sebab dia dah tahu daripada kecil, dia tahu ini pencemaran, itu pencemaran, kan? Betul. Okey, tapi yang ini adalah tajuk yang bahaya juga. Okey, kalau murid-murid terlalu excited menjawab, okey, dia akan menjawab tanpa fakta. Okey, sebab dia dah ada previous knowledge, dah ada daripada kecil, kan? Okey, so yang ini kita kena tengok juga apa fakta-fakta yang kita pelajari dan kita aplikasikan fakta tersebut. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Alright, kita teruskan. Tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 ada 6 je. 6 tajuk je. 6 tajuk je, cikgu. 6 tajuk saja, sikit je. Okey, dan kita ada sistem apa? Okey, kita ada sistem pengangkutan dalam badan. Okey, yang ni berkaitan dengan sistem peredaran darah. Okey, dan dalam haiwan adalah macam insek. Okey, dia ada sistem lain lah. Okey, yang tu kena recall balik. Kemudian kita ada sokongan dan pergerakan. Yang ni kita belajar tentang rangka. Okey, kalau manusia kita ada tulang dalam. Okey, endoskeleton. Okey, dan kalau serangga dia ada exoskeleton. Okey, rangka luar. Saya ingat. Alright. Endo and exo. Kulit luar. Serangga selalu kulit dia keras, kan? Okey, so sokongan dia daripada luar. Kita sokongan daripada dalam. Okey. Lepas tu, okey, ini kita belajar tentang otot juga. Okey. Kemudian yang tajuk yang ketiga dalam tingkatan 5, rangsangan dan gerak balas, kita belajar berkenaan sel saraf. Kita belajar tentang respon, kita belajar tentang otak, kita belajar tentang saraf tunjang. Kenapa, macam mana kita boleh nampak anjing kita lari? Okey, yang ni yang kita belajar. Okey. Kemudian yang keempat adalah pembiakan. Yang ni pun tajuk kegemaran. Tajuk kegemaran murid masa belajar. Masa menjawab exam, murid selalunya avoid soalan ni. Takut sebab dia pening. Sebab yang ini dia melibatkan banyak
tajuk pembiakan dia melibatkan banyak mekanisme. Okey, mekanisme yang murid-murid sukar nak bayangkan. Okey, penghasilan sperm, penghasilan ovum. Nampak macam excited nak belajar pembiakan. Tiba-tiba belajar penghasilan sperm. Cikgu, apa benda ni? Nama apa ni? Nama benda-benda yang keluar kan? Okey. So sebenarnya kalau murid-murid fokus untuk perkara-perkara yang macam ni, sebenarnya tak banyak pun. Contoh kalau dalam satu mekanisme pembentukan sperm, mungkin ada 5 je terms yang baru. Okey, yang murid-murid jumpa. So nomborkan terms-terms tersebut mengikut step pembentukan dia. So bila kena numberkan, kita tak adalah nampak cuak sangat 5 je yang nak kena ingat sebenarnya kan. So bila tak nomborkan tu yang rasa macam sperm banyak, ovum banyak kan, terms yang nak kena ingat. So itu yang jadikan murid-murid rasa macam banyaknya nak kena. Jadi sebenarnya kalau kena dengan teknik boleh sebenarnya. Ya, betul. Sebab tu cikgu kata bila belajar kita kan ada teknik. Okey, dan teknik tu sebenarnya depends on masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Kalau dia jenis visual, biasanya dia lebih suka belajar menggunakan gambar rajah. Okey, kalau yang jenis suka membaca tu tak ada masalah lah, dia baca je. Dia baca saja, dia boleh ingat dah. Betul. Tapi ada satu lagi kekangan selain daripada menghafal membaca konten. Okay, bila kita nak menjawab peperiksaan, ada another things yang kena tackle, iaitu teknik menjawab. Okey. Selepas ni kita akan teruskan kepada teknik menjawab. Dan yang ini adalah tajuk pewarisan kelima dan variasi. Yang ini sangat baru. Untuk murid-murid tingkatan 5 lah. Maknanya daripada sekolah rendah dia jarang jumpa, dia tak jumpa. Okey, tajuk yang ni dalam tingkatan 5 baru dia jumpa. Tapi tajuk ni sangat menarik sebenarnya. Okey, nanti kita cuba tengok. Okey, alright. Okey. Yang ini cikgu kata, konten kita dah kuasai. Cikgu percaya 2 tahun kita belajar murid-murid. 2 tahun tu kita belajar dan kita dah kuasai semua sebenarnya. Cuba murid-murid recall ataupun cuba murid-murid susun balik apa yang telah kita pelajari. Kadang-kadang masa dalam kelas, murid-murid ni dia terima je. Campak. Macam dalam bilik, cuba tengok bilik masing-masing kan. Campak. Lepas tu nak cari barang tak jumpa. Samalah macam informasi dalam otak kita. Kalau kita duk campak, maksudnya kita tak prepare. Sebelum masuk kelas tu kita tak sediakan bekas. Sebelum masuk bilik tu tak ada storage. Tak sediakan rak. Tak ada storage, so tak ada tempat nak letak, kita campak je. Sama macam belajar. Okey, sebelum masuk kelas kita kena prepare. Okey, dengan cara kita buat bacaan dulu sikit walaupun kita tak faham. So bila masuk kelas dah ada bahan, ada info, kita susun. Okey, kita susun. Alright. Sebab tu masa dalam exam kita bolehlah keluarkan. Okey, sekarang ni yang itu konten. Okey, konten cikgu yakin semua dah kuasai, dah puas hati. Okey, adakah anda boleh menulis apa yang jawab soalan nak dalam peperiksaan? Itu adalah persoalan yang lain bila awak menduduki peperiksaan. Okey. Kertas 1. Okey, cikgu dah pernah terangkan sebelum ini. Teknik ini kita ulang balik, okey. Pertama sekali kita kena perhatikan stimulus dan baca soalan dengan teliti. Cikgu dah pernah kongsikan beberapa jenis stimulus. Ada gambar rajah, ada penyataan pendek, ada penyataan panjang. Okey, jangan malas baca. Okey, ada bentuk jadual dan sebagainya. Jadi perhatikan betul-betul stimulus. Okey, kalau ada anak panah, perhatikan anak panah. Kalau ada label, perhatikan label. Kalau tak ada label, labelkan. Macam tu. Okey, kemudian baca soalan. Okey, dah baca soalan, kenal pasti konsep yang ditanya dalam soalan. Okey. Tu yang cikgu kata, bila awak dah susun, okey, awak duduk dalam exam, awak boleh cari balik. Macam library, kan senang nak cari buku kan? Ya, betul. Sebab apa? Sebab dia teratur, senang nak cari rak mana kita nak pilih. Yes, sebab dia teratur. Okey, dia ada sistem macam mana nak cari. So, kita kenal pasti konsep apa yang ditanya, yang diuji. Okey, soalan ni dia tak kejam. Penggubal soalan, gubal soalan adalah untuk menguji apa yang dah kita belajar. Okey, bukan apa yang kita tak tahu. Right. So kita kena cari baliklah konsep apa. Dan ingat, tak semestinya satu soalan dia berkaitan dengan satu konsep sahaja. Especially soalan kertas 2, dia boleh integrate banyak tajuk. Okey. Okey, tu yang specialnya biologi ni, dia boleh integrate banyak tajuk, so kena tahu semua. Kemudian baca semua pilihan jawapan. Potong jawapan yang diyakini salah sebab kita tak nak beratkan kepala kita untuk menimbangkan 4 pilihan jawapan. So kita kurangkan kepada 2 pilihan jawapan dan kita timbangkan 2 itu sahaja. Okey? Dan kalau misal kata soalan tu senang, tak payahlah nak timbang, memang kita tahu okey inilah jawapan dia, tapi kena baca semua Okey, pastikan baca semua. Jadi pilih jawapan yang paling tepat dan hitamkan pada borang
jawapan. Okey, dan cikgu nasihatkan terus pindah jawapan. Jangan tunggu. Okey, sebab kalau tunggu last minute baru nak isi semua takut tersalah hitamkan. Tersalah hitamkan. Betul. Baiklah cikgu. Jadi selepas ni kita ada nak tengok contoh soalan ni cikgu ya. Ya betul. Lepas ni kita nak tengok contoh soalan. Jadi kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Boleh. Dan kita akan sambung selepas ini. Jadi anda yang di rumah boleh berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Okey. Didik TV KPM. Jadi subjek biologi ini bukan sekadar menghafal, tetapi kita perlu memahami setiap fakta yang terdapat dalam konten dan topik-topik tersebut. Jadi, jika kita ingin skor dalam biologi, kita hendaklah memahami setiap perkara tersebut. Jadi, pesanan saya untuk setiap pelajar yang menduduki biologi, teruskanlah perjuangan dan jangan putus asa. Kertas biologi ini memerlukan hafalan yang cukup mantap bagi menjawab soalan-soalan dalam kertas 1. Bagi kertas 2 dan 3 pula, kita harus mempunyai kata-kata kunci yang boleh membantu kita dalam peperiksaan nanti. Walau bagaimana sekalipun, kita tidak harus goyah apabila mendapat kertas-kertas soalan nanti. Sebaliknya, kita harus yakin dengan jawapan-jawapan yang bakal kita tulis. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi kita tersangkut di mana tadi bersama dengan Cikgu Zamimah. Silakan Cikgu. Okey, so kita kembali semula. Okey, lepas ni kita nak tengok bentuk-bentuk soalan. Okey, contoh soalan. Okay, tadi Cikgu dah terangkan tips menjawab kertas 1. So kita cuba apply. Okey, kita cuba aplikasikan teknik ini ataupun langkah-langkah ini. Okey, so pertama Cikgu kata tadi, perhatikan stimulus dan baca soalan dengan teliti. Okey, so ini adalah stimulus jenis gambar rajah. So biasanya murid sukalah jenis gambar rajah ni sebab dia terus dapat konsep ni yang aku belajar. Okey. So gambar rajah, lepas tu label dia apa? Okey, kemudian kita baca soalan. Macam ni contoh dia, rajah 1 menunjukkan satu sel tipikal haiwan. Okey, kalau dalam soalan memang ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu okey, so terpulanglah mana-mana yang murid-murid selesa. Okey, soalan dia apakah X? Apakah X? Okey, dan perhatikan betul-betul X tu menunjukkan organel apa. Apa yang ada dekat dalam sel ni nama dia organel. So kena ingat nama-nama organel dan fungsi-fungsi dia apa. Okey, setiap ni kena ingat. Okey, so lepas apa? Kenal pasti konsep yang diuji dalam soalan. Konsep dia adalah konsep sel. Okey, organel dalam sel. Okey, so apa yang dia nak uji sama ada kita dah hafal, dah faham. Okey, organel dan fungsinya. Okey, so baca semua pilihan jawapan. Adakah dia lain susum? Kalau awak rasa bukan, awak potonglah. Okey, adakah dia jasad Golgi? Adakah dia jalinan endoplasma kasar? Adakah dia jalinan endoplasma licin? Okey, so biasanya kalau dia dekat dengan mungkin gambar ni kecil sikit kan, student tak nampak. Okey, kalau dia dekat dengan nukleus biasanya dia adalah jalinan endoplasma kasar. Okey, so Golgi apparatus dia sebab lebih kurang je. 3 ni bentuk dia lebih kurang. Jadi sebab tu kena perhatikan betul-betul. Okey, so jawapan dia adalah C. Okey, pilih jawapan yang paling tepat. Lepas tu pindah terus ke soalan seterusnya. Pindah soalan seterusnya. Okey, hitamkan jangan lupa. Hitamkan dalam borang. Pindahkan ke borang OMR. Hitamkan borang objektif terus. Okey, jangan delay. Right. Okey, sekarang kita nak pergi kepada tips menjawab kertas 2. Okay, ingat cikgu akan touch sikit-sikit je sebab sebelum ni tengok balik video yang sebelum ni di TV sebelum ni teknik kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Baik. Okay. Hari ni kita pecutan. Kita pecut. Kita cuba pecut. InsyaAllah. Kita nak recall balik saja. Okey, so tips menjawab kertas kertas 2. Okey, sebenarnya ada susunan dia mungkin pelbagailah. Okey, untuk cikgu masing-masing yang mungkin tambah lagi detail kan. Okey, ni yang cikgu bagi tahu yang basic. Okey, perhatikan stimulus dan baca soalan dengan teliti. Sama. Stimulus dengan soalan adalah sangat penting, okey, untuk kita tahu apa yang soalan minta. Okey, dan apa clue yang soalan tu bagi. Okey. Alright, so perhatikan stimulus. Okey, kemudian kenal pasti konsep yang
diuji dalam soalan sama juga, okey. Dan ingat sekali lagi cikgu kata kertas 2 tak semestinya satu soalan satu konsep. Dia boleh integrate beberapa konsep dalam satu soalan. Okey, contoh macam yang basic tadi kita dah tengok kan, basic tu dia boleh apply kepada sistem-sistem yang kita belajar. So itu cara dia integrate. Okey, kemudian perhatikan markah yang disediakan. Markah ni sangat penting untuk kertas 2. So that kita tahu berapa banyak jawapan yang diperlukan. Okey. Kemudian kenal pasti kehendak soalan. Okey. Kehendak soalan ni macam mana nak kenal pasti? Lihat kata kerja. Kata kerja. Lihat kata kerja. Okey, lihat kata kerja soalan. Dia nak kita nyatakan atau dia nak kita terangkan. Okey. Dan jawab dengan ayat lengkap. Itu penting. Okey, baik. Okey, jawab dengan ayat lengkap. Alright. So kita tengok soalan. Contoh soalan. Perhatikan stimulus dan baca soalan dengan teliti. Kenal pasti konsep. Cikgu nak tanya. Murid dekat sekolah nampak kan soalan? Yes, nampak. Okey, siapa yang cikgu belum tanya? Kazin? Okey, konsep apa ni Kazin? Ya, cikgu. Konsep apa yang ditanya dalam soalan? Struktur dalam sel haiwan. Very good. Sel haiwan. You sure sel haiwan? Sel tumbuhan. Okey, 4 segi kan? Okey, 4 segi. Alright. So, ini adalah struktur sel. Konsep dia adalah struktur sel. Okey. So, berdasarkan kepada gambar rajah. Sebab tu murid suka gambar rajah, dia terus dapat konsep apa. Okey, kemudian dah kenal pasti konsep, perhatikan markah. Okey, alamak markah tertinggal. Okey. Markah dekat sini ada 2 markah. Okey, 2 markah. So, kita tengok 2 markah ni dia nak apa. So, kita kena tengok kata, sini pun 2 markah Jadi 2 soalan ni. 1, soalan 2. Okey, soalan 1 dia nak namakan struktur berlabel R dan Q. Okey, namakan. Ni kata kerja. Ini yang dia nak. Okey, namakan. So kita namakanlah dekat Q, dekat R. Okey. Kemudian apa jawapan dia? Siapa boleh jawab? Siapa lagi yang cikgu boleh tanya? Okey, Arif Mirza. Arif Mirza. Q apa Arif? Nampak tak? Nampak tak? Dia ada banyak vakul. Dia ada banyak vakul tu kat situ. Vesicle, sorry. Dia ada banyak vesicle. Golgi apparatus. Yes, very good. Golgi apparatus ataupun jasad Golgi. Okey, lepas tu R. Siapa boleh jawab R? Saya, cikgu. Okey. Faris Haikal. Faris. R tu adalah mitokondria, cikgu. R mitokondria. Very good. Okey, so mitokondria tu memang favorite student sebab dia senang ingat, bentuk dia lain sikit. Okey, mitokondria adalah tapak untuk penghasilan tenaga. So kita tengok yang nombor 2 pula. Okey, nombor 2 dia nak kata kerja dia adalah state. Nyatakan. Okey, nyatakan R dengan P, fungsi dia. Nyatakan apa? Nyatakan fungsi. Okey, so ini yang murid-murid kena kenal pasti. Kata kerja dan apa yang dia nak. Okey, so tuliskanlah. Ini R. R tadi adalah jasad Golgi untuk mengubah suai pembungkus dan pengangkut protein. Okey, lepas tu Q. Salah pula kat sini. Q. Okey, Q. Apakah Q? Q punya fungsi adalah tapak penghasilan tenaga dalam proses respirasi. Okey, ni contoh soalan senang lah cikgu bagi. Okey, kalau yang soalan yang susah sikit tu awak perlu fikir lebih sikit. Jadi pastikan untuk bahagian ni kena jawab lah. Betul, jawab dan betul. Jawab ini dengan betul. Senang, kena pastikan awak jawab dan jawapan awak betul. Okey, so untuk soalan 1, untuk soalan struktur, anak-anak dia ni jumlah dia semua ada 12 markah. 12 markah. Satu soalan 12 markah. Tadi kita ada berapa soalan struktur? Kita ada 5 soalan struktur. So total adalah 60 markah. Okey. So kita tengok lain. Ni masih lagi soalan yang sama. Okey, yang ni dia nak minta apa? Nyatakan. Nyatakan apa komponen utama M? Dekat mana M? Dekat sini M. Apa M? M adalah dinding sel. Okey, dinding sel. So, tapi dia nak nama M ke? Tak. Dia nak suruh nyatakan komponen. Okey, so apakah komponen dalam M? Siapa nak jawab? Arif Danish. Saya juga. Okey. Komponen utamanya ialah selulus. Yes, very good. Selulus atau selulosa. Okey, so komponen dia adalah selulosa. Ini basic lah. Okey, ni ras kognitif yang bawah. Kemudian yang kedua dia minta explain. Soalan B, 2. Okey, so maksudnya dia akan berkait dengan soalan 1.
Okey. Selalunya dia soalan yang berkait. Dan ingat kalau soalan yang berkait ni awak kena hati-hati. Sebab kalau dekat atas ni salah, contohnya bawah ni akan jadi salah. Walaupun dia terangkan dah betul tetapi dia nyatakan salah. Betul Afiq. Okey, kalau misal kata dekat sini jawapan dia let's say lah dia kata protein. Tiba-tiba kata protein. Tapi dekat bawah ni dia terangkan karakteristik bagi selulosa. Karakteristik yang betul untuk sel wall. Okey. So dia akan jadi salah juga sebab dia bergantung kepada M ni tadi. Okey, right. So jawapan dia apa dekat sini? Karakteristik. Okey, karakteristik lapisan ni adalah lapisan yang kuat. Okey, selulosa ni adalah struktur yang menyebabkan sel dinding sel tu kuat dan tegar dan bersifat telap terhadap bahan keluar masuk. Telap tu maksudnya bahan freely bergerak. Okey, bergerak keluar masuk sebab dia ada pengawal lain iaitu plasma membrane. Ingat lagi Cikgu harap murid-murid ingatlah ini basic. Okey, yang ni satu markah, yang ni dua markah tadi. Biasanya explain dia bukan satu markah. Explain dia akan lebih daripada satu markah. Okey, dan ini cikgu rasa soalan yang terakhir untuk yang gambar rajah yang sama. Okey, tapi mungkin dia bagi soalan lain lah. Yang ni plant cell, yang ni aplikasi sikit. Plant cell immersed in distilled water. Okey, kalau murid-murid ingat konsep tadi, okey, kawan awak sebut apa? Sel kan, struktur sel. Tapi bila tiba soalan C, okey, kita dapati dia berkait dengan konsep apa? Siapa boleh jawab? Saya cikgu. Okey. Berkaitan osmosis. Berkaitan dengan osmosis. Osmosis chapter berapa? Chapter 3 yes, form 4. Betul. Chapter 3 form 4. Yang tadi chapter 2 kan, tapi dia combine dengan chapter 3. Itu yang maksud cikgu integrasi tajuk. Okey. So chapter 3. So kita tengok pula chapter 3. Okey, dia kata distilled water. Okey, apa yang dia nak? Dia nak kita explain berapa markah? 3 markah. Okey, tengok ruang juga. Ruang ni juga adalah clue. Berapa banyak yang murid nak kena jawab, sepanjang mana jawapan dia. Okey. So explain apa? Condition of structure N. Okey, ni N. Okey, so apakah condition dia? Okey, struktur N merupakan vakuol. Kenapa nak kena namakan? Okey, so ini ada satu markah. Lepas tu struktur N akan mengembang. Lepas tu air suling akan meresap masuk ke dalam sel. Dan kerana sifatnya yang hipotonik kepada sel. Yang ni cikgu bagi 4 poin. Tapi markah dia 3. Kita bagi lebih sikit tak apa. Okey. Okey? Baik. Alright. Okay, so kita pergi kepada contoh soalan. Okay, kita tak bincang lah. Okay, kita akan tengok balik. Okay, yang kita bincangkan tadi tu sama tak? Ada gambar rajah. Okay, lepas tu ada soalan. Ada anak-anak soalan. Okey, so kita cuba perhatikan ini adalah konsep pembahagian sel. Okey, chapter 5. So anak-anak soalan dia, okey, kita tengok kata kerja lah yang biasa ditanyakan. Okey, ini soalan dia. Ini statement. Statement ni kena baca. Berdasarkan gambar rajah 5, baru jawab soalan. Okey, so dia nak nyatakan apa? Jenis pembahagian sel yang ditunjukkan. So jenis pembahagian sel ini adalah mitosis. Satu markah je. Okey, lepas tu next soalan, dia suruh bagi reason. Okey, ataupun alasan. Okey, so ada 2 alasan. 2 markah. Okey. So tidak berlaku proses pindah silang untuk mitosis dan sel anak mendapat bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. Itu ciri-ciri mitosis. So apakah konsep yang dia nak uji? Dia nak uji sama ada kita faham tak apa itu mitosis. Bagaimana mitosis itu berlaku? Apakah kepentingan mitosis? Baik. Okey, kemudian kita ada kepentingan. Okey, dia nak kepentingan 2 markah. Okey. So, kita lajulah Boleh, kita laju. Ada soalan macam ni. Okey, soalan macam ni dia suruh kita lukis kalau dia sediakan ruang. Dan ingatan cikgu pada murid-murid adalah lukis menggunakan pensel. Jangan lukis menggunakan pen. Okey, ini soalan esei. Soalan esei kadang-kadang dia ada gambar rajah, kadang-kadang dia ada penyataan. Okey. So biasanya soalan esei ni dia akan pecahkan kepada markah-markah yang kecil. Satu soalan 20 markah. Okey, tadi kita ada 4 markah. Okey, cikgu skip lah yang ni, murid boleh tengok semula. Okey, apakah ni boleh tengok pada skema. Okey, cikgu nasihatkan murid-murid sekarang ni rajin tengok skema jawapan. Sebab dekat situ kita boleh nampak dia punya susunan macam mana poin-poin tu disusun. Okey, faham. Okey. Alright, lepas tu yang ni 6 markah. Tadi 4, lepas tu 6, dah 10 markah.
Okey. Kan? Okey, lepas tu kita ada satu lagi soalan. Sorry, cikgu laju sekejap, cikgu skip yang ni sebab banyak ni. Ni murid-murid boleh tengok balik. Sebenarnya diorang dah jawab dah. Okey, siapa yang rajin buat latihan, awak dah jawab dah sebenarnya yang ni. Ya. Okey, soalan ni. Soalan berkaitan dengan hormon. Okey, soalan berkaitan dengan hormon. Yang ni 10 markah, nampak tak? Soalan dia pendek je, tapi 10 markah. Okay. So, pastikan murid-murid tahu apakah pecahan markah tu berdasarkan kepada soalan. Dekat soalan tu mungkin dia kata terangkan 2 contohnya. Yeah. Okey, kalau macam hormon tadi ada berapa hormon. So, cuba pecahkan supaya awak boleh susun poin dengan baik. Untuk mendapatkan 10 markah. Yes, untuk mendapatkan 10 markah. Yeah. Okey, alright. So, ini jawapan dia. Jadi sebenarnya pelajar boleh tengok skema jawapan untuk dapatkan idea contoh-contoh jawapan, betul, cara susunan poin. Betul. So sekarang ni kita ada soalan-soalan trial yang dah release kan dekat internet pun banyak boleh cari. So soalan-soalan trial tu insya-Allah digubal oleh guru-guru yang guru-guru yang berpengalaman. Okey, so kita boleh rely on skema jawapan tersebut untuk kita tengoklah teknik macam mana disusun poin-poin tersebut. Sebab konten murid-murid dah ada. Okey. So dan last kali cikgu nak terangkan tentang kertas 3. Kertas 3. Okey, kertas 3. Kertas 3 ni menyumbang 50 markah. Okey, so pastikan baca soalan dengan stimulus dengan teliti betul-betul. Okey, sebab stimulus dia agak panjang, boleh jadi satu muka surat. Okey, kenal pasti pemboleh ubah dalam eksperimen dan perhatikan radas dan unit yang terlibat dalam pengukuran. Okey, sebab radas tu kena baca betul-betul. Okey, baca skala dengan teliti, jangan salah. Kalau boleh skala tu awak gariskan. Okey, daripada jarum, contoh jarum randik, daripada jarum ke skala, gariskan. Okey, supaya awak dapat dengan tepat dan jawab mengikut teknik yang dah dipelajari. Okey, so kertas 3, cikgu boleh kata dalam 50 to 60% is teknik. Dia macam ada ayat dah sediakan. Okey, cuma awak suitkan atau sesuaikan dengan eksperimen yang ditanya dalam soalan. Okey. So inilah konstruk soalan dia. Sebenarnya setiap tahun sama. So tak ada masalah. Data, pemerhatian, macam mana nak jawab, inference macam mana nak jawab, pemboleh ubah ada teknik dia. Okey, jadual, lepas tu graf, hubungan, ramalan, definisi, operasi, pengkelasan. Semua ini 3 markah. So total dia sebenarnya ada 11 je. Cikgu rasa cikgu tertinggal satu. Okey. Sepatutnya ada 11. So 33. Okey. Itu ada 10 je. Sepatutnya ada 11. Okey, ada 11 soalan. Okey, so ada 33 markah untuk bahagian 1 dan bahagian 2 dia ada 17 soalan. 17 markah. Okey, yang ni yang murid-murid kena tulis sendiri dalam kertas. Okey, penyataan masalah dia apa? Hipotesis apa? Pemboleh ubah dia apa? Okey, senarai radas, prosedur eksperimen dan persembahan data. Okey, so semua ada teknik dia. Ingat balik apakah teknik yang awak pelajari. Okey, insya-Allah kertas 3 memang awak boleh skor sekurang-kurangnya 40 dan ke atas. Insya-Allah. Okey, murid-murid cikgu dekat sekolah boleh kita dah ulang banyak kali dah. Okey, kertas 3. So insya-Allah kita boleh jawab. Okey, insya-Allah. Jadi cikgu ada apa-apa pesanan akhir buat pelajar-pelajar di luar sana? Pesanan akhir untuk murid-murid. Cikgu percaya macam cikgu cakap tadi awak dah ada 5 hari. Okey, awak ada 5 hari untuk awak bersedia untuk kertas biologi. Okey, berbanding dengan kertas-kertas lain yang awak rushing dan banyak benda yang awak nak fikirkan. So sekarang ni banyak dah release. Okey, so untuk kertas biologi sila bertenang. Okey, ingat kita dah belajar, cuma kita kena susun balik konten. Okey, lepas tu ingat semula teknik-teknik yang cikgu-cikgu anda telah ajarkan dan cikgu pun dah ajar di Didik TV. So boleh tengok semula, aplikasikan. Okey, sila jawab dengan tenang. Okey, jadi sebelum peperiksaan cikgu nasihat kita tidur awal. Awak nak berjuang 1 hari ni. Okey, pastikan kepala awak dapat berehat dengan cukup. Okey, bangun awal dan bersiap dengan tenang. Okey, pastikan semua keperluan peperiksaan dibawa. Okey, supaya awak tidak nervous. Okey, lepas tu baca soalan dengan tenang. Jangan tidur dalam dewan peperiksaan. Okey, sebab tu kena tidur awal. Dan jawablah dengan yakin. Okey, insya-Allah biologi taklah sesusah mana. Cuma usaha kita kena kuat sikit. Baik. Jadi teruskan usaha pelajar-pelajar dan juga calon-calon SPM di luar sana. Kita ada lagi beberapa hari untuk anda menempuh peperiksaan dan insya-Allah semoga dipermudahkan semuanya dan apa saja yang diajarkan oleh Cikgu Zamimah dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk skor subjek biologi nanti. Baiklah. Jadi terima kasih Cikgu Zamimah. Sama-sama. Terima kasih juga pelajar-pelajar daripada Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. So I wish you guys good luck, alright?
ni semua skor A ni, confirm ni. InsyaAllah, amin. Baiklah, jadi anda semua jangan ke mana-mana kerana di episod seterusnya kita akan buat pecutan akhir untuk subjek perniagaan. Dan anda masih lagi akan bersama dengan saya. Jadi jangan ke mana-mana, boleh pergi breakfast dulu ke kalau tak sempat sebab tadi study. Dan kita jumpa lagi selepas ini. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq dan isteri saya Syafiq. Anak kami merupakan calon SPM 2020 yang akan menduduki kertas biologi pada hari Selasa. InsyaAllah, dengan bimbingan ilmu yang telah diberikan, saya yakin anak saya dan juga calon-calon SPM 2020 akan dapat menjawab soalan-soalan peperiksaan itu dengan baik. Ingatlah pesanan guru dan jawablah dengan yakin dan benar. Kami sebagai ibu bapa sentiasa doakan semoga anak-anak syurga kami akan berjaya dengan gemilang.